Hai, selamat datang kepada pelajar tingkatan 2 bagi subjek RBT bersama Cikgu Husna. So, untuk hari ini kita akan sambung di bawah subtopik 2.5 iaitu reka bentuk aquaponik. So, hari ini kita nak capai 2 iaitu 2.5.2 kelebihan reka bentuk aquaponik. So, sebelum ni kita dah belajar 3 jenis reka bentuk sistem. So, setiap sistem aquaponik tersebut ada kelebihan dan ada kelemahan. Yang kedua kita nak kenal pasti 2.5.3 iaitu nak mengenal pasti komponen aquaponik. So komponen apakah yang digunakan bila kita nak buat reka bentuk aquaponik. So first kita akan refresh dulu. So, masihkah anda kenal pasti reka bentuk aquaponik yang berikut? Ada 3 sistem kat sini. So, yang pertama ni adalah sistem raft. Betul, sistem raft ataupun sistem rakit. Yang mana ikan dan tanaman berada di dalam satu kawasan, satu bekas. Okey, yang kedua, clue dia adalah yang tengah-tengah ni iaitu loceng sifon. Bila ada loceng sifon, dia adalah sistem EBB and flow. Yang ketiga dia adalah bersudut tangki tanaman ni dia macam bersudut 30 ke 45 macam ni. So dia adalah yang mana air dia turun secara cepat lah. Air dia laju kat sini. So ni adalah sistem NFT iaitu Nutrient Film Technique. So kita akan go through yang pertama iaitu 2.5.2 kelebihan reka bentuk aquaponik. Awak boleh rujuk dalam buku teks muka surat 123. So kita akan tengok reka bentuk sistem yang pertama iaitu sistem raft. Sistem raft. Sistem raft ni dia ada kelebihan iaitu yang pertama akar dekat dalam tangki, yang mana tanaman tu dia letak sekali dekat dalam tangki ikan kan. So akar ni dia akan serap nutrien secara terus daripada air. So dia akan menyebabkan tanaman ni lagi cepat tumbuh. So dari segi produktiviti, sistem ni lagi tinggilah dan digunakan secara meluas. So contohnya lah kalau nak menjadi kalau ada petani komersial dan sebagainya, kebanyakan daripada mereka menggunakan sistem raft sebab dia sangat jimat ruang. Sebab bawah ikan, atas tanaman, so dia boleh buat dalam kadar yang banyak lah, dalam kuantiti yang banyak, sebab itu produktiviti dia adalah tinggi. Itu adalah kelebihan dia lah. Tapi ada juga kelemahan dia yang mana dia mudah terdedah dengan serangan bakteria. Sebab macam mana dia boleh terdedah dengan serangan bakteria? Bila akar ni dia terendam di dalam air terlalu lama, dia akan menyebabkan perkembangan bakteria yang mana boleh menyebabkan akar ni jadi mudah reput. Akar jadi mudah reput. So kena cek secara berkala lah akar ni. Ni adalah contoh pokok kangkung. Okay, ni adalah akar dia lah. Okay. So kedua adalah sistem EBB and flow. Sistem EBB and flow dia ada ni adalah bell sifon. Contoh dekat sini, dia punya kelebihan dia adalah dia ada biofilter ataupun biopenapis yang berlaku di dalam media tanaman. So kat sini lah biofilter dia berlaku dalam media tanaman. So biji benih ni dia akan ditanam terus pada media tanaman. Media tanaman kita tak pakai tanah tau, kita pakai media tanaman. Apakah contoh media tanaman? Kita ada, ini contoh dia adalah batu kerikil. Yang kedua adalah hydroton. Kita ada juga media tanaman yang lain sebagai contoh ada rockwool, perlite, kokopit dan sebagainya lah. Tetapi yang digalakkan untuk guna dalam EBB and flow adalah batu kerikil dan juga hydroton lah. Okey, tetapi dia ada kelemahan. Kelemahan dia dekat sini, dia kena gunakan elektrik 24 jam lah untuk dia mengairi tanaman ni. Dia sentiasa perlukan elektrik nak pump air daripada tangki ikan ke media tanaman. So dekat sini dia perlu penyelenggaraan yang secara kerap lah terhadap loceng sifon ni. Kalaulah kita tak buat penyelenggaraan pada loceng sifon ni, air dia mungkin akan melimpah, air dalam kolam ikan akan berkurangan dan mungkin ikan akan mati. So sebab itu kena sentiasa check lah. Itu adalah kelemahan EBB and flow. Okay. So kemudian kita akan tengok sistem yang ketiga iaitu sistem NFT ataupun ni adalah Near Film Techniques. Yang ini adalah contoh sistem NFT lah.
kelebihan dia dekat sini, dia menggunakan kuantiti air yang sedikit. Dia pump air tu terus kena akar, baki tu terus masuk dalam tangki ikan balik. So dekat sini, dia air yang digunakan untuk mengairi akar tanaman tu adalah sikit lah. Okey, dan pump dia guna adalah pump yang kecil yang bersesuaian untuk pump air saja. Produktiviti dia ni tak adalah setinggi sistem RAF, tapi dia masih memberikan hasil yang memuaskan lah. Tanaman dia hidup juga, tapi tak dari segi produktiviti tu macam kurang sikit. Dia macam nombor 2. Okay. Nombor 1 RAF, nombor 2 tu dia lah. Okay. Dia ada kelemahan dia dekat sini yang mana dia memerlukan penapis tambahan. Dia memerlukan penapis tambahan untuk tapis sebarang kekotoran yang masuk ke dalam tangki ikan lah. So dekat sini, dekat drain tube ni, dia perlu ada penapis tambahan sebab air dia tu kita tak tahu bersih ataupun tidak selepas mengairi tanaman kita tu, and then dia terus masuk. So sebelum dia masuk tu kita kena ada tapis dahululah sebab kalau tak kekotoran tu terus masuk dalam tangki ikan, boleh menyebabkan ikan tu matilah. Okey, penyemaian biji benih ni dia tidak dapat dilakukan secara terus. Dalam sistem NFT, semaian biji benih tak boleh dilakukan secara terus. Itu adalah kelemahan sistem NFT. Okay. So kita akan tengok dekat sini 2.5.3 iaitu mengenal pasti komponen aquaponik. Mengenal pasti komponen aquaponik. Dalam sistem aquaponik ni ada beberapa komponen yang penting. Yang komponen utama sekali adalah 6 ni lah. Iaitu yang pertama adalah tangki ikan, yang kedua adalah bekas tanaman ataupun kita panggil sebagai grow beds. Kita ada juga media tanaman. Nombor 4 kita ada sistem perpaipan. Kita ada nombor 5 pump air atau water pump. Dan nombor 6 kita ada penapis. So tangki ikan ni warna biru lah. Kita boleh juga guna akuarium. Ini adalah bekas tanaman warna coklat plastik biasa ataupun kita boleh guna yang warna putih ni. Ini adalah contoh bekas tanaman untuk aquaponik lah. Media tanaman kita ada contoh dekat sini ada 5 macam batu kerikil, hydroton, rock wool, kokopit dan ni adalah perlite. Sistem perpaipan kita ada pipe PVC dan pipe poly. Ini adalah contoh pump air dan ini adalah contoh penapis. So ada 6 komponen utama dalam sistem aquaponik. Okay. So kita akan go through ni satu persatu lah. First kita akan tengok adalah tangki ikan. Tangki ikan. Tangki ikan. Mestilah fungsi dia nak letak apa? Mesti nak letak ikan. Okay. So fungsi dia adalah tempat untuk memelihara ikan. So dekat sini, tangki ni ada macam-macam jenis tau. Kita ada yang jenis kolam simen, kita boleh guna akuarium, kita boleh guna kolam fiberglass dan kita boleh juga guna drum plastik. Drum plastik. So ini adalah saiz tangki ikan tu. Kita kena tengok dia punya saiz tu bersesuaian lah dengan jumlah tanaman yang kita nak tanam. Contohnya awak guna saiz bekas tangki ikan tu besar, tapi awak tanam pokok tu dalam 2 je. So macam tak berbaloi tau. So kena guna sesuai lah macam ni. Kesesuaian tangki adalah sesuai dengan jumlah tanaman dia tanam sikit. So tangki ikan dia tu adalah kecil lah. Kalau kita memerlukan produktiviti yang banyak, yang besar, digalakkan menggunakan saiz tangki ikan yang besar lah. Okay. So kolam kalau kita guna warna yang gelap, dia akan menghalang pertumbuhan lumut tu daripada hidup lah. Berbanding dengan yang warna putih, plastik putih ni, so dia macam cepat lumut nak hidup. Kalau warna gelap ni, lambatlah pertumbuhan lumut tu pada tangki ikan. Okay. Yang kedua kita akan tengok adalah bekas tanaman ataupun grow beds. Grow beds ni adalah tempat kita nak tanam tanaman kita lah. Yang mana kita guna dalam sistem aquaponik pasang surut iaitu EBBN flow. Dalam sistem NFT pun kita pakai juga bekas tanaman. So, tapi banyak pakai dalam EBBN flow lah. So, ni adalah contoh bekas yang menggunakan alat yang dikenali sebagai autosiphon.
Dalam bekas tanaman ni, kita biasanya menggunakan alat yang dikenali sebagai auto sifon ataupun bell sifon tu lah, loceng sifon. Macam U sifon pun ada, sifon terapung pun ada So ini adalah contoh bekas tanaman. Ni adalah warna coklat biasa dan ini adalah yang warna putih plastik ni lah. Oh, ni adalah loceng sifon. Ini adalah U sifon. Sifon dia berbentuk U macam ni. U, nampak U U Ini adalah loceng sifon biasalah. Ini adalah loceng sifon bentuk huruf U. Okey, so yang itu adalah nombor 2, bekas tanaman. Yang ketiga kita akan tengok adalah media tanaman, yang mana fungsi media tanaman ni adalah digunakan sebagai pemegang tanaman agar dapat tumbuhlah tanaman kita tu. So digunakan sebagai pemegang tanaman agar dapat tumbuh. So media tanaman ni dia kena ada ruang udara yang baik dan dia kena berdaya tahan supaya tanaman kita tu akan tumbuh dengan lagi subur. Okey. Ada beberapa contoh media tanaman macam ini adalah batu kerikil, ini adalah hydroton, ini adalah rock wool. Rock wool ni dia macam potong dalam bentuk cube, ice cube tau. So macam bila kita nak guna, kita ambil satu tu je letak dekat dalam bekas tanaman kita tu. Okay. Kita ada juga coco peat, kita ada juga perlite. Okay, so contohlah dalam sistem EBB and flow, kita akan guna pecahan genting atau batu kerikil ataupun arang. Kalau dalam sistem NFT pula, kita digalakkan menggunakan inilah rock wool ataupun kain flanel. Okey. Itu adalah nombor 3. Nombor 4 adalah sistem perpaipan. Sistem perpaipan mestilah kena ada. Kalau tak, macam mana kita nak mengalirkan air tersebut daripada tangki ikan ke bekas tanaman kita. Sistem perpaipan ni dia adalah satu sistem yang melengkapkan kitaran dalam sistem aquaponik lah. Pipe ni digunakan untuk kita salurkan air daripada tangki ikan ke bekas tanaman, daripada bekas tanaman masuk semula dalam tangki ikan. Ada dua jenis pipe yang kita dah belajar sebenarnya dekat dalam fertigasi sebelum ni, tapi untuk aquaponik pun lebih kurang lah komponen dia, yang mana kita pakai pipe PVC dan juga pipe poly. Dan ini adalah contoh bahan penyambungan pipe. Kita ada siku 90 darjah, palam, grommet, T sama, siku 90 darjah, sama, siku 90, palam, T sama dan juga T pengecil. Ini adalah bahan penyambungan pipe. Bahan dia lah. Kalau tak, macam mana kita nak pasang antara satu pipe dengan satu lagi pipe. So kena ada bahan penyambungan lah untuk melengkapkan sesuatu sistem perpaipan kita. Nombor 5 ialah pump air ataupun water pump. Pump air ataupun water pump ni digunakan untuk kita pindahkan air daripada tangki ikan ke bekas tanaman. Nampak gambar ni Kita tengok gambar bawah ni, nampak air daripada tangki ikan akan naik ke bekas tanaman oleh pump. Pump yang akan pindahkan air tersebut. So pump ni dia akan menggerakkan air secara menegak. Dia menegak ke atas. Nampak? Air daripada bawah naik ke atas. So dia menggerakkan air secara menegak. So pump ni dia bergantung kepada kita punya saiz tangki ataupun saiz bekas tanaman yang kita gunalah. Kalau tangki kita tu kecil, kita pakailah pump yang kecil. Kalau kita punya bekas tanaman kita ataupun produktiviti kita tu adalah sesuatu yang besar, kita pakailah pump yang besar. Okey? Kalau tak, nanti dia nak pump air daripada tangki ikan ke bekas tanaman tu, jumlah kuantiti dia sikit airnya kalau kita guna pump yang kecil, dan mungkin dia akan lambatlah sampai ke atas tu. Okay. Yang keenam, yang terakhir adalah penapis. Penapis ni ada dua jenis iaitu penapis mechanical yang mana untuk kita menyingkirkan pepejal-pepejal, dan yang kedua adalah penapis biologi untuk kita menukar arah air. So penapis ni sangat penting lah untuk kita jaga kualiti air kita tu bersih dan jernih, dan kita elakkan pump tu daripada tersumbat lah. Kita akan menjadikan tapisan ni boleh mengelakkan pump tu daripada tersumbat lah. Okay.
Pam mana? Pam air ni lah. Kalau kita tapis air kita, kita boleh elakkan pam air kita ni daripada tersumbat. Tak adalah benda-benda asing masuk sekali dekat dalam pam air. So, kalau guna sistem aquaponik, air yang kita nak adalah sesuatu air yang bersih. Contohnya, air daripada sungai. Contohnya, air daripada kolam. Contohnya, akan ditapis terlebih dahulu sebelum disalurkan atau dikembalikan semula dalam tangki ikan. Supaya ikan pun dapat air bersih, tanaman pun dapat air yang bersih. So tapis tu kena sentiasa disemak lah, dicek. Okay. Tapi kalau dalam sistem EBB and flow, ni adalah contoh sistem EBB and flow, media tanaman ni dekat atas ni, yang ni lah dia bertindak sebagai penapis biologi dengan penapis mekanikal yang mana dia akan sokong tanaman ni untuk hidup. Okay. Tapi lain pula kalau dalam sistem NFT. Dalam sistem NFT, penapis ini digunakan secara berasingan. Dia tapis tu dia letak dekat, mungkin dia letak dekat antara water pump ni ataupun dekat bahagian bawah ni lah untuk menyingkirkan pembejal dan juga menukar arah air. Okay. So, kita akan tengok uji minda. So dekat situ nyatakan komponen dalam aquaponik. Okey, kita ada 6 ya. Clue dia adalah gambar yang pertama. Ini adalah gambar apa? Ini adalah gambar tangki ikan. Betul. Ini adalah gambar apa pula nombor 2? Ini adalah bekas tanaman ataupun grow beds. Kemudian kita ada 5 jenis media tanaman. Ini adalah pipe, sistem perpaipan, pipe poli ni adalah pipe PVC. Yang kelima ini adalah water pump ataupun pump air, dan yang keenam kita ada ialah penapis. Okey, sebagai rumusan kita hari ni kita dah mengkaji kelebihan dan kelemahan 3 reka bentuk sistem aquaponik kita, iaitu rough, EBB and flow dan juga NFT. Setiap daripada sistem tersebut ada kelebihan dan ada kelemahan, dan juga kita dah kenal pasti 6 komponen utama dalam sistem aquaponik, iaitu ada tangki ikan, bekas tanaman, media tanaman, sistem perpaipan, pam air dan juga penapis. Okey, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye!